pengerusi masjid yang dihormati imam, ustaz, dan juga kuasa masjid, betul-betul masyarakat di sini, tuan-tuan dan perempuan yang sangat disayangi dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita sangat rasa bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang telah memilih kita semua untuk duduk dalam majlis yang ini. Jadi ini satu kurnia dan rahmat Allah yang sangat besar. Sebab orang lalu hidup ni, dia makan minum, berjalan, diberi rezeki, diberi macam-macam nikmat, tapi dia tak dapat kenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ini, apa yang paling membahagiakan, paling beruntung dan segala-galanya, mengenal Tuhan, mengenal Allah segala-galanya. Seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang sangat bertuah, beruntung. Kalau kita hidup dalam dunia ni, kita hidup apa perkara yang menakutkan. Orang takut tsunami, gempa bumi, kelaparan, kemiskinan. Orang takut kesusahan. Tapi apa perkara yang paling menakutkan sekali dalam dunia ni? Lebih takut daripada lapar, daripada miskin, daripada mati itu sendiri. Lebih menakutkan daripada hari kiamat itu sendiri. Mati dan kiamat itu mesti datang. Kita nak ke tak nak, sedia ke tak. Kalau Allah takdirkan malam ni kiamat, kiamat aja. Kalau malam ni Allah takdirkan mati, matilah kita. Tapi apa perkara yang kita paling risau dalam dunia ni, bukan bila datang ni mati tu, atau bila datang ni kiamat tu. Tapi apa yang paling kita risaukan, perkara yang paling menakutkan dalam dunia ini, melalui hidup tak kenal Tuhan dan mati tanpa mengenal Tuhan dia siapa. Sebab tu semua Nabi-Nabi Allah hantar, Al-Quran ceritakan, semua Nabi-Nabi menyeru surah yang sama. Ayat ini hutang banyak kali, qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Semua Nabi-Nabi dihantar untuk mengajak manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apikan diri kepada Allah, jangan terus sekutukan dia dengan apapun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, depan saya ialah manusia yang paling bertuah sekali dalam dunia. Sebab kita semua dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah. Inilah nikmat yang paling besar sekali. Sebab tu kita kena rasa sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dulu majlis ilmu ni Allah ampunkan dosa. Jadi dosa kita semua sekalian sedang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda dia mula dah rasa mengantuk ada. Dosa kat mata dan nak keluar. Tapi jangan tengok kawan sebelah tidur banyak dosa, dia tak tidur dah. Abang kakak tuan-tuan sekalian, orang-orang dulu bila ada satu orang dia keluar daripada nak balik kampung zaman Nabi SAW, dia buat apa pun tak jadi, kerja tak jadi, kalau bahasa kita keluarga pun tak jadi, buat apa pun tak jadi. Nabi SAW beritahu kepada lelaki tadi, saudara, nak tak saya beritahu kamu kalimah yang dengan kalimah ini kamu akan bahagia, perkataan kita selamat, berjaya. Nak tak kamu tahu satu kalimah? Orang tadi dia telah buat macam-macam, bekerja, macam-macam buat berkeluarga, tapi Nabi SAW beritahu dengan kalimah ini, kamu berjaya, selamat, hidup kamu akan berubah. Maka lelaki tadi telah ucap syahadah dan dia telah berjaya, bahagia, selamat. Begitu juga Nabi SAW jumpa orang besar dekat Mekah. Mereka terlebut dengan kerajaan kuasa. Nabi SAW beritahu, nak tak aku beritahu kamu kalimah yang dengan kalimah ini kamu akan selamat, berjaya. Kamu bukan sahaja orang Arab, bahkan orang daripada seluruh dunia akan datang pada kamu. Mereka telah ketawakan Nabi Muhammad SAW. Hari ini mana tempat dalam dunia orang tak berhenti berkunjung sentiasa, yakni Makkah Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Orang pergi tawaf tak berhenti sampai sekarang. Tempat yang paling ramai manusia kunjungi dalam dunia. Jadi abang kakak tuan-tuan dan puan sekalian, dengan syahadah kita menjadi mulia. Dengan syahadah kalimah ini kita bahagia. Dengan kalimah ini Allah janji masa depan kita semua, bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Orang yang paling patut berjaya, bahagia, gembira dalam dunia ini orang Islam. Saya tengok mana-mana orang bila ucap syahadah dia sangat bahagia. Kalau tuan-tuan tanya, ada sekali sahabat Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dia datang ke Mekah. Bila sampai kat Mekah, nampak tu dia berdiri sekejap Bila datang kat Mekah, sampai dia dekat Mekah tu, bila sampai dia dekat Mekah, dia pun dengar orang kata Nabi Muhammad SAW ni begini, cakap buruk tentang Nabi. Ada kata Nabi ahli sihir, ada Nabi kata Nabi ni gila, macam-macam cakap kat Nabi SAW.
Maka ketika itu Tufail ni pun sampai tutup telinga. Satu kampung burukkan dia. Kalau kita satu seluruh dunia burukkan kita, agak-agak macam mana hidup kita abang kakak? Seluruh Mekah tu burukkan Nabi. Setiap sepadan kampung orang datang jumpa Nabi, semua orang cakap Nabi begitu, begini, semua tak baik. Sampai orang-orang besar macam Tufail ditutup telinga. Ambil kain, tutup telinga, tak nak dengar Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba sampai dekat Kaabah tu, dia nampak Nabi SAW. Maka orang semua ditanya siapakah lelaki tu, ditunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka orang tu semua kalau bahasa kita, itulah dia. Siapa itulah dia? Itulah orang cakap ahli sihir, orang gila, begitu begini. Tufail kata, saya sepanjang hidup ni selalu berjumpa dengan manusia, tapi saya tak pernah jumpa lelaki seperti ini dalam hidup saya. Saya tak pernah jumpa manusia sebaik ini dalam hidup saya. Dia tengok Nabi je rasa bahagia dah. Tengok Nabi SAW je dah rasa tenang, gembira. Dia terus buang apa kat telinga, dia tutup telinga, dia pergi kat Nabi. Wahai Muhammad, dia kata semua orang kata buruk tentang Tuan. Saya nak tanya tentang Tuan. Tuan ni sebenarnya siapa? Kalau kita macam mana kakak? Abang, ada orang cakap abang ni jahat, tak guna, begitu begini. Apa kita nak jawab kat dia? Itulah dia orang memang semua dah lama dengki dengan saya. Dia orang semua busuk hati sebab saya belum belanja dia orang makan lagi. Dia orang semua benci kat saya sebab yalah tak tahu kenapa dia orang tak suka kat saya. Tapi Nabi SAW tidak menambah perkataan mereka. Bahkan tahu tak Nabi kata apa? Lebih kurang Nabi sebut nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Nabi baca tu je. Apa jadi kat lelaki tadi, saudara? Boleh tak wahai Rasulullah kamu ulang apa yang kamu ucap tadi? Nabi ulang lagi, nahmaduhu, segala puji milik Allah, wa nasta'inuhu, kepada dia kita semua meminta, wa nastaghfiruh, kepada dia kita semua minta ampun, wa nu'minu bihi, kepada dia kita beriman, wa natawakkalu alaihi, kepada dia kita berserah, sampai ayat may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa Allah beri hidayah, tak ada siapa pun yang boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, siapa telah disesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh beri hidayah kan dia. Walaupun dia keluarga kita, walaupun dia mak ayah kita, walaupun dia pakcik-makcik kita, walaupun dia atuk nenek kita, walaupun dia abang kakak kita, walaupun dia anak saudara kita, kita tak boleh beri hidayah kepada siapa yang kita nak. Allah yang beri hidayah kepada siapa yang dia nak. Maka apa jadi kat Tufail, ya Rasulullah, boleh tak Tuan ulang semula apa yang Tuan cakap tadi? Nabi ulang lagi, lebih kurang ayat, lebih kurang maksud juga itu. Nabi ulang lagi ayat tadi. Maka apa jadi? Lelaki tadi kata, hai Rasulullah, sekarang ajarkan saya apa patut saya buat. Tufail terus angkat jari dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Tufail telah memeluk Islam. Dia balik pada kaum dia, dan dia orang dihormati dalam kaum, dia dakwah kaum dia, seorang pun tak ikut. Ada beberapa orang ikut keluarga terdekat. Dia balik jumpa Nabi, dia mula bersedih. Kita bila buat dakwah ni, walaupun orang lain tak ikut, kita mula rasa sedih. Dulu mungkin sedih sebab orang tak hormat kita. Dulu kita sedih kalau niaga kita tak untung. Dulu kita sedih kalau orang hina kita. Dulu kita sedih kalau orang keji kita. Sekarang kita sedih bila manusia tak datang pada hidayah. Inilah kesedihan semua Nabi-Nabi yang Allah sayang. Tahu tak kesedihan yang paling mahal dalam dunia? Sedih tu sedih kakak. Sedih tu memang sedih. Tapi orang yang Allah sayang, kesedihan dia ialah bila tengok orang tak semayang, dia nangis. Tengok isteri tak semayang, nangis. Tengok anak tak semayang, nangis. Tengok mak bapak tak dapat Islam, nangis. Tengok abang kakak tak dapat Islam, nangis. Tengok manusia jauh pada Allah, nangis. Sedih, kesian. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menguruskan negara. Dia jadi imam sembahyang subuh, tak pakai mic. Dia pakai mic, tak pakai mic, mana ada mic. Tengah jadi imam, dia berjaya sembahyang subuh, dia baca innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Atau surah Yusuf, kepada Allah aku mengadu sedih dan susah. Dalam bahasa kita, ya Allah aku sedih, ya Allah aku susah, ya Allah aku sedih, ya Allah susah, ya Allah saya sedih, ya Allah saya susah. Dia baca ayat ni, dia menangis dalam hilyah sampai saf paling belakang. Kata Abdullah ibn Umar, aku duduk 3 saf daripada belakang, aku dengar ayahku menangis dalam solat. Kuatnya nangis. Siapa nangis kakak? Tahu siapa nangis ni? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita pada kecil belajar Sayyidina Umar ni kuat, tegas, garang, serius. Itu kita faham pada kecil. Tapi bila dia sembahyang subuh, beliau menangis sampai saf yang paling belakang sekali. Nangis.
Nangis demi tanggungjawab agama ni, nangis tengah semayang. Apa yang beliau sedihkan? Nangis tentang agama ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang sangat saya sayangi, kasih sekalian, Tufail kali kedua jumpa Nabi, dia sedih, kaum dia tak ikut. Dia mula rasa sayang ke agama ni. Bila kita tengok orang tak semayang, kita sedih, itu tanda iman ada dalam hati kita. Tengok isteri tak semayang, sedih, tanda iman dalam hati kita. Tengok anak tak semayang, sedih, tanda iman dalam hati kita. Tengok keluarga jauh dari perintah Allah, nangis, sedih, itu tanda iman dalam hati kita. Tapi kalau tengok isteri tak semayang, kita tak rasa apa-apa, iman tu dah makin kecil dalam hati kita. Anak-anak tak semayang, tak rasa apa-apa, itu tanda iman kecil dalam hati kita. Lepas tu Tufail dakwah kaum dia, 80 keluarga telah bai'ah masuk Islam. Salah seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abang kakak baru cuma mendengar perkataan Nabi SAW, orang rasa bahagia, rasa tenang. Orang tengok Nabi dia tenang. Kata sahabat, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW, bulan penuh kan cantik kalau tengok tengah penuh. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW, kami tengok bulan, kami tengok Nabi SAW. Kami lihat wajah Nabi lebih bercahaya, lebih cantik daripada bulan. Tengok muka Nabi dia rasa tenang. Orang-orang yang menentang Islam, malam-malam diintai Nabi tu rasa tenang, bahagia. Hadis Fatah Mekah, Abu Sufyan dah takut orang Islam dah nak menang. Nabi cakap dakwah Abu Sufyan. Abu Sufyan kata sepanjang hidup saya, dia belum masuk Islam lagi, sepanjang hidup saya belum pernah berjumpa guru yang sebaik tuan. Saya tak pernah jumpa cikgu, orang nak didik orang sebaik tuan, sebaik Nabi Muhammad SAW. Tengok Nabi dia kata abang bahagia. Sebab tu orang tengok Nabi masuk Islam, tengok Nabi panggil sahabat. Cuma tengok Nabi dia, kedudukan mereka di sisi Allah berbeza dengan mana-mana manusia dalam dunia. Mereka dipanggil sahabat. Sampai Nabi tolong Bilal. Tengok Bilal kerja teruk, Nabi suruh Bilal berehat. Ni pada sekolah rendah belajar, suruh Bilal berehat. Hari kedua Nabi tengok Bilal penat, suruh Bilal berehat. Lepas hari tengok Bilal, suruh Bilal berehat. Hari seterusnya Bilal masuk Islam. Hari seterusnya Masya Allah, selamat datang YB Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa jadi kat Bilal radhiyallahu anhu? Nabi SAW sayang semua orang. Nabi nak semua manusia ni bahagia. Nabi nak semua manusia masuk syurga. Nabi tak nak satu orang pun derita. Tak kisah dia Melayu ke, Cina ke, India ke, Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, Yahudi ke. Nabi nak semua manusia bahagia masuk syurga. Itu hati Nabi. Nabi tak peduli siapa orang tu. Hamba Habsyi macam Bilal, belum Islam. Nabi pergi tolong Bilal. Tengok Bilal penat, suruh Bilal berehat. Lepas beberapa hari Bilal masuk Islam. Abang tengok apa jadi kat Bilal lepas masuk Islam. Kan dia kena pukul, dia kena sebat, dia kena jemur. Tapi apa dia kata dekat mulut dia? Kita pada kecil dengar, tak ada satu patah perkataan lain kita belajar. Pada kecil cuba dengar, masyhur beliau kata apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Esa, Allah yang Esa. Panas kata Allah yang Esa, Allah yang Esa. Satu-satunya dia Tuhan. Dia ada Tuhan melainkan dia. Dialah Tuhan, dia ada Tuhan melainkan dia. Dialah Allah, Tuhan aku, dia ada Tuhan melainkan dia. Dialah satu-satunya ahad, Esa. Satu-satunya dia ada Tuhan melainkan Allah, Esa. Dialah Allah. Itu yang beliau ulang sepanjang kena dera sebab. Apa tu bahagia? Bahagia tu dekat sini. Bahagia ni bukan sentiasa kita dapat apa yang kita nak. Bahagia, ada orang bahagia kakak, air tak menikah, bahagia. Wah bahagia betul dia kata air tak menikah. Makan pun tak nak. Satu hari senyum je. Ada udang bercucuk dengan nenas depan tu pun tak apa selera. Bahagia kakak, tak sedar apa jadi kat dunia. Malam pertama. Bahagia, tak sedar apa jadi. Masuk hari ke 10 tahun kahwin, dah derita dah muka. Masuk 20 tahun makin teruk. Ada makcik datang pejabat saya, umur dekat 70 lebih. Ustaz, angkat butik saya, Ustaz, makcik tak bahagia. Hidup makcik derita, makcik tu nangis. Ustaz, hati makcik bagai disiat-siat, tak bahagia Ustaz. Anak makcik berapa? 12 orang Ustaz. Abang 12 anak makcik tu, tak bahagia makcik tadi. Cucu berapa makcik? Cucu ada berapa puluh tak Ustaz ramai. Ustaz, saya tumpang kat butik, Ustaz tidur boleh tak? Makcik tak nak balik rumah dah. Kenapa Ustaz? Kenapa ni? Suami makcik nak kahwin lain, saya tak nak balik dalam. Saya nak tidur sini je. Jadi abang kakak saya bukan cerita pasal tu. Saya nak beritahu bahagia ni apa? Bahagia tu kat hati. Hari 25 hari bulan bahagia. Terbang hari gaji. Tak apa jejak bumi, jalan muncul pada ujung-ujung. Hari gaji.
Masuk 18 dia muka macam nak meninggal kan. Dah tak bahagia nak. Hari pertama dapat anak, wah cium daripada kepala sampai kaki. Anak masuk 8 tahun, mak rasa ya Allah matilah mak nak. Mak dah tak mau hidup dalam dunia ni. Mati ngurus kau je kali, matilah mak nak. Miss call suami, abang saya nak bunuh diri dah. Suami pun dah tertutup, abang saya mati je lah bang. Rupanya mengurus anak dah tak larat dah. Abang kakak tu tak bahagia tu kat mana? Bahagia tu kat sini. Ada duit bahagia, tapi dia Allah tak ada duit tu bahagia. Hari pertama kahwin bahagia, hari ke-1000 pun bahagia. Hari kita sihat bahagia, hari sakit pun bahagia. Hari kita tengah senang lenang bahagia, hari kita diuji pun bahagia. Bahagia tu kat sini. Bahagia tu bukan saya senyum. Walaupun Nabi SAW orang paling banyak senyum. Sebab Nabi senyum kerana Allah, bukan kerana orang. Tapi Nabi dan sahabat juga orang banyak menangis. Mereka banyak menangis. Menangis bukan sebab derita, menangis bahagia. Menangis pada Allah ni kakak abang bahagia. Nangis kat Allah tu bahagia. Tengah susah, tak ada duit nak makan. Ya Allah lapar. Ya Allah lapar. Mengadu ke Allah walaupun makanan tak sampai bahagia. Sebab kita berdoa pada Tuhan yang betul. Doa pada Allah ni bahagia. Doa ya Allah sejuk, ya Allah sejuk. Kain nak selimut pun tak ada, ya Allah sejuk. Doa selimut tak sampai-sampai, tapi bahagia. Sebab kita tahu kita berdoa pada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi abang kakak sekalian, itu bahagia tu dekat sini. Apa jadi kat Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Suatu hari Allah takdirkan Bilal jadi orang mulia. Jadi dia benar, isteri pun orang cantik, anak orang cantik-cantik. Tak tahulah Rom kepada si cantik. Kahwin-kahwin, isteri dia masih nak meninggal. Sedekah beritahu, wahai suamiku, inilah hari yang sangat sedih dalam hidup saya. Saya akan berpisah dengan abang. Kalau abang macam mana bang? Sedih tak nak meninggal? Sedihnya nak berpisah. Bilal boleh senyum, ketawa, gembira. Wahai isteriku, inilah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Kerana saya akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya akan bertemu dengan sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Abang kakak orang dulu bahagia tu kat sini. Bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok mana-mana orang bila ucap syahadah bahagia. Hari tu saya ada sekali, saya duduk dekat airport dekat Miri. Tengah saya duduk kat airport tu ada Starbucks. Saya duduk kat Starbucks. Kat situ ada Starbucks dia kat luar. Saya duduk kat Starbucks. Bila saya duduk ada ramai orang tengah kerja. Saya pun tengok Ramadan bukan Islam. Saya pun selalu kau nampaknya tu pada kecil saya belajar, ustaz saya ajar kalau tengok Tuhan ya Allah berilah hidayah kat dia orang semua. Tiba-tiba kita tengok ada seorang tu cantik, yang tu senyum panjang sikit. Jadi rambut dia warna merah macam Cina, macam orang putih sikit. Saya tak tengok sangat lah, kan saya lah lari ceramah macam ustaz gitu, takkan tengok kan. Saya tengok sikit lah, tengok sikit. Jadi saya tengok masa tu belum Ramadan lagi, tengok lebih sikit lah. Angkat baik gurau je. Tiba-tiba nampak dia, saya berdoa ya Allah beri hidayah. Tiba-tiba Pak, kadang saya duduk, dia datang kat saya. Dia datang, dia kata video kan. Video. Saya minat ustaz, saya ikut Instagram ustaz. Saya selalu begitu begini. Saya pun, ya Alhamdulillah, saya gembira lah sebab orang cantik ikut begitu. Jadi abang kakak, saya cakap kat dia kata ustaz nak selfie satu. Dia kata adik duduk sekejap boleh? Boleh ustaz duduk. Dia pun duduk dengan saya. Saya tak ustaz kalau nak panggil, saya ulang lah dia panggil tu. Dia ustaz, dia duduk kat saya. Dia duduk kat saya. Saya cakap dia nama apa? Ilim. Agama apa? Kristian. Saya pun tanya nama orang, tu saya tanya agama. Itu memang saya nak tahu lah tu. Nama apa? Ilim. Agama Kristian. Mak ayah awak Kristian. Awak bangsa apa? Cina. Oh, selalu pergi gereja. Selalu. Ilim saya tak pernah jumpa awak kan. Tapi saya daripada tadi tu tak bersedia doa. Saya doa ya Allah jumpa kasihan dengan orang baik-baik supaya saya dapat berkongsi kebaikan. Ini saya tak pernah jumpa awak. Tapi saya sayang kat awak kerana Allah. Dia tengok saya mak dia terus berubah muka dia. Sebab nampak saya ucap sayang tu macam ikhlas sikit. Biasa kalau lelaki kurang sikit ikhlas dia. Ya penting saya sayang awak kerana Allah. Dia pun tengok saya, ustaz, saya sayang semua orang Kristian dalam dunia. Ini saya sayang Jesus. Saya sayang Mary. Jesus tu Nabi Isa, Mary tu Maryam. Saya sayang Jesus, saya sayang Mary. Saya pun cerita kat dia pasal Maryam lahirkan Nabi Isa. Saya kata Jesus ni lapar, dia sini susah, tempat tinggal pun susah, dia berdakwah. Saya hormat dan saya sayang pada Jesus. Saya cerita kat dia. Saya kata ilim dalam dunia ni dua agama yang sesa berkembang, Kristian dengan Islam. Sebab apa Kristian dengan Islam ni berkembang? Sebab dia ada bukti-bukti yang jelas dan nyata
Tak macam agama lain, dia untuk begitu je. Dia tak berkembangkan. Orang tak ajak masuk agama. Islam, Kristian sentiasa berkembang. Sebab dia ada bukti yang jelas nyata. Ini saya nak beritahu dekat awak, ada seorang Nabi yang akhir, nama beliau Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad sangat baik, sayang kepada awak, dan di khataman Nabiyyin, penutup segala Nabi. Dan ini Al-Quran ini lengkap, melengkapi segala perkara. Al-Quran ini tak boleh diubah sampai bila-bila. Ini kalau saya baca satu surah salah, anak saya 9 tahun betulkan saya. Sekarang anak saya 10 tahun, saya baca Quran, dia kerja betulkan saya. Kadang-kadang terlebih sangat dia betulkan, saya pun cakap dia pelan-pelan betulkan ayat. Engkau sekolah agama tu pun bapak juga yang ajar. Kau jangan belajar. Kalau tak masuk ke sekolah agama tu, tentang kita dulu kan, kita berceramah dulu baru kita belajar Quran. Yang dia kakak baca Quran tu baru berceramah. Jadi abang tahu dia pun tegur saya. Anak saya 10 tahun boleh betulkan saya Quran saya bila-bila dia boleh betulkan saya. Bukan saya ajar dia ajar saya. Saya cakap kat dia, ini tahu tak sebab apa? Sebab Quran dan hadis Nabi, apa saja agama ni bukan saya punya. Walaupun ceramah saya di sini, kalau salah orang marah saya, betulkan saya. Dan saya memang salah. Saya pun banyak tu tak tahu. Lepas tu abang tak apa je. Tapi ini tahu tak sebab apa Al-Quran ni tak boleh ubah suara. Ada ribu orang hafal Quran. Dia ada madrasah kat sini kan. Ribu-ribu orang hafal Quran. Hari-hari dia hafal bang. Satu Quran tu hafal. Satu huruf pun tak boleh salah bang. Tak boleh ngelak-ngelak, tak boleh. Boleh ngelak-ngelak. Tak lepas bang ngelak-ngelak. Kecuali kita makmum mungkin dia boleh ngelak lah. Tapi kalau ustaz dia kat belakang tak ngelak dia. Betul-betul dia baca bang. Sebab memang ramai orang hafal. Tak boleh nak tipu. Tak kira dia orang panggil apa. Tak boleh tipu kakak apa. Tak boleh salah langsung. Satu Quran tak salah. Panjang pendek pun tak salah. Macam mana nak kira tu bang? Macam mana cara hafal tu? Bukan menyanyi pun. Jadi saya cakap pada ini Al-Quran yang betul benar. Adik, Nabi Muhammad sayang kat awak, pesan kat saya, beritahu kat awak, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah yang Muhammad dan Nabi. Ilmu Tuhan cuma satu. Dia beri saya hidayah. Dia maha kuasa beri awak hidayah. Dia pun pandang saya. Dia kata, awak percaya tak saya cakap? Ustaz, saya memang nak masuk Islam. Saya pun ajar dia mengucap. Lepas dia mengucap, dia kata, Ustaz saya nak mengucap, tapi saya tak nak pakai tudung lagi. Macam mana? Saya tak nak daftar lagi. Saya tak nak keluarga saya tahu. Saya takut Ustaz. Saya pun cakap, okey dek, kau ucap. Semua yang lain tu boleh belajar. Tapi jangan pernah duakan Tuhan. Jangan tolak Nabi Muhammad. Ucap je syahadat nanti. Yang lain semua nanti Allah tolong. Dia pun mengucap. Lepas dia mengucap kakak bang, dia nangis kat meja. Dia nangis. Kuat dia nangis. Dia nangis tak berhenti. Lepas tu kawan-kawan dia pujuk dia. Saya pun balik dah, flight dah waktu. Saya pun ni masuk. Nak balik, saya ada masuk video daripada belakang. Nampak rambut merah dia sikit, nampak bang. Zaman begitu, tak berapa ikhlas sangat. Dulu ikhlas, sekarang ni kadang-kadang tak ikhlas juga. Masuk video bang, semua nak buat video kan, teruk juga kan. Saya masuk pada belakang, tiba-tiba dia mesej saya. Keluarga dia dah halau dia daripada rumah dah. Keluarga dia halau. Kenapa? Dia tengok Instagram Ustaz. Ustaz tak tulis nama, tapi dia kenal rambut saya Ustaz. Bukan ramai sangat rambut dia merah tu. Merah betul rambut dia. Jadi dia kenal halau. Dan beberapa hari dia balik rumah, keluarga dia dah pujuk dia. Tapi dia tetap dengan Islam. Bila daftar Islam, saya mesej dia bulan Ramadan, dia dah mula puasa. Ada hari dia masuk Islam betul dekat puasa. Beberapa hari masuk Islam dah puasa bang. Siap tanya saya, Ustaz, kalau saya buka puasa, saya macam nak mati, berdosa tak saya? Masuk neraka tak? Saya cakap dengan dia, ini bukalah puasa sebelum mati. Tapi tak mati sangat lah Ustaz, macam je nak mati. Buka je dia ini, Ustaz tu kadang-kadang buka juga. Tu beberapa hari masuk Islam abang kakak. Bila saya kata tak apa ini, keluarga marah lagi. Jangan risau Ustaz, Allah mesti tolong saya. Dia WhatsApp saya, Allah mesti tolong saya. Beberapa hari ni Islam 5 hari, Allah mesti tolong kita. Ini perkataan orang Islam daripada kecil. Ini kena keluar pada mulut mak ayah. Tahu tak sebab apa keluarga orang Islam tak bahagia? Sebab nombor satu, sebab kita semua dalam keluarga cakap perkara yang salah. Dan keluarga kata baru belajar sikit, mampuskan anak mati. Dia belajar buku kan, mak tengok, ya Allah nak apa umur kau? Tak pagi-hari mak datang ngaji. Takkanlah aku Allah ni tak pandai. Apa benda lah kau ni? Ini ya Allah, takkan dah Allah tak pandai. Berapa dah umur kau ni? Mak marah sampai dia sebelah tengok. Anak menangis-nangis. Nangis apa lagi? Bapak pula astagfirullahaladzim. Macam mana jadi dia anak? Mari sini nak bapak ajar. Bapak pula ajar. Ya Allah nak berhentilah sekolah. Yang beritahu cikgu berhentilah. Tak apa penat aku kerja siang malam. Benda ni pun tak pandai. Ini nak cakap bodoh, memang bodoh betul lah kau nak.
Bapak nampak muka kau nak tak ada masa depan. Abang semua dah jadi Tuhan dah kat rumah. Tak ada masa depan, habislah hidup kau nak, matilah bapak nampak kau dah tak boleh berjaya dah. Kakak saya dengar dekat satu ceramah kakak dekat India lama, ada ulama tu cakap bila anak buat salah, cakap anak bertuah mak. Saya dengar lama dekat anak bertuah mak. Punya orang Melayu dah buat lama dah. Pada kecil kan kalau atuk nenek tuan kalau marah macam mana? Lagi teruk anak tu, anak bertuah mak, anak bertuah. Ya Allah, bertuah ke nak matilah mak, bertuah ke anak bertuah mak. Mak yang tuan-tuan hari anak bertuah mak. Tahu tak sebab apa? Tuan-tuan bukan saja dapat Islam, tapi mak yang tuan-tuan telah didik tuan-tuan dengan Islam dan kasih sayang. Orang Melayu ni didik anak dengan Islam dan kasih sayang. Ada dia paksa kakak suruh puasa, ambil botan belasah suruh puasa cincin. Cuba kat tangan, siapa buat dia belasah botan suruh puasa? Tak ada. Mak bangun pukul 2 pagi, bang, masak sahur. Nak bagi anak selera makan. 3 pagi kejut sahur, 4 pagi kejut sahur, 5 pagi kejut sahur. Mak-mak dulu mana tidur dah malam. Bapak dengan mak dulu dah gini-gini dah. Bulan Ramadan tu malam tak tidur dah. Kejut anak sahur. Sekejap dah bangun anak. Mak sahur, pagi kejut anak. Anak sekarang ni lah nak minum apa? Suruh minum Milo, suruh minum Holik, suruh minum kopi, suruh minum apa lama. Semua lain-lain pujuk anak supaya dapat Islam kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan dengan azan gaya pun nangis semua sekali. Tahu sebab apa? Mak yang tuan-tuan kat sini telah beri Islam pada kita dengan kasih sayang. Sebab tu ramai jarang orang Melayu ni pergi mana-mana dalam dunia murtad ke apa semua. Jarang kakak, jarang. Kecuali dia tak ada kasih sayang mak ayah dia. Sayang ke Islam. Tahu sebab apa? Sebab mak ayah tuan-tuan telah sampai ke Islam ni dengan pengorbanan, perjuangan dan kasih sayang. Jadi abang kakak, Ilin tu baru semalam hantar gambar kat saya. Gambar dah kahwin, baru nikah semalam. Pakai tudung besar dia kakak, cantik tudung kahwin. Elok pakai, kahwin. Saya tengok nangis kakak. Bukan sedih dia kahwin, tak. Saya tengok tu saya rasa bahagia. Sebab apa? Sebab dia dah kahwin dan dia nak amalkan Islam. Saya tanya macam mana sekarang Islam? Alhamdulillah ustaz semayang semua dah boleh dah. Masa bulan Ramadan dulu tu dah boleh semayang. Saya semayang kadang-kadang saya tengok sikit-sikit boleh ustaz. Boleh lah dia, ini kita semayang. Tahu tak apa dia abang kakak? Orang bila kenal Allah tu bahagia. Mana-mana. Jadi sepatutnya siapa paling bahagia dalam dunia ni? Sepatutnya keluarga orang Islam. Tapi apa dah jadi sekarang? Keluarga orang Islam kurang bahagia. Dah tak bahagia kakak, kesian. Sedih, kesian. Tak tahu nak bawa macam mana. Kurang bahagia. Hari tu saya jumpa budak bawah jambatan. Saya pergi KL. Saya biasa pergi tak orang begitu kan. Kadang-kadang saya bawa makanan. Makanan tu saya saja je. Sambil nak jumpa orang tu kat KL tu kan dia lapar. Kalau kat rumah ni bawa makanan tak adalah. Saya tengah saya pusing kat KL tu, ada satu jambatan tu. Gelantangan tu kata, ustaz jambatan ni jangan turun. Ni banyak penagih dadah kat bawah tu. Kalau yang ni ustaz turun, bahaya. Pada mula-mula saya dakwah tu, dia cakap jambatan tu jangan turun. Dia banyak jambatan. Saya suka turun jambatan mak. Sebab bawah jambatan tu banyak kisah-kisah yang boleh saya pelajari dalam hidup saya. Hari tu ada satu jambatan, saya turun juga kakak. Dia kata jangan, saya turun juga. Dengan kawan saya berdua, balik pada ceramah jauh-jauh. Pada Johor sampai KL 2 pagi. Saya terjun, 1 pagi, terjun bawah jambatan tu. Bila saya terjun kakak, tinggi punya, tak boleh nak turun, kena melompat. Bila melompat sakit kaki kakak. Duduk kat bawah, macam tak apa nak bangun, dah duduk berehat sekejap. Sebab tak sedar badan pun dah makin bulat macam tu. Itu yang saya kurus sikit dengan izin Allah tu. Sebab tak tahan nak melompat kakak, tinggi sangat. Dulu ingat macam, rasa macam okey, dia nampak lompat, dah tak boleh punya. Tak perasan, bila jatuh saya duduk tu baru perasan, memang dah tak teruk juga ni. 8 kali makan sehari. Gila ke tak kakak? Dia ceramah ni 8 kali makan sehari, 8 kali makan nasi. Gua pinggan pula tu. Ustaz jamah tak apa, saya tak boleh makan banyak. Tak apa, ustaz berkat makan. Bila makan kita pula memang tak faham berkat tu. Memang kalau berkat 3 pinggan. Memang suka makan kakak. Kalau makan tak berhenti, orang sudah semua saya belum lagi. Kalau makan 6 bulan tu saya mula duduk, saya berlelas bangun, tak sudah lagi. Orang dah bangun dah, duduk 3-4 jemaah dah keluar masuk, kita duduk lagi makan. Lepas tu kakak tu tak apa jadi, turun-turun nama penagih data. Dia tengok saya pun bagi nampak dia orang. Saya kata abang, saya biasa bagi makan, makanan dah habis, saya nak belanja abang semua makan. Jom, tak payah belanja ustaz, bagi duit je. Saya memang banyak duit RM10 saya bagi dia RM10 seorang. Satu saya pun bersalah juga, tu risau. Sebelum dia pause saya bagi RM10 saya siap. Nak bang RM10, panggil dia orang semua bang, siapa nak RM10 mari sini. Dia pun panggil belasan dia kawan-kawan dia ramai. Dia tengah set dadak. Dia duduk, bagi duit RM10. Kalau bagi RM10, kata abang nak bagi ceramah.
Ceramah lah, abang pada markas mana? Tanya, markas pula dari bos. Main lah. Biasa orang dah berdakwah kan, ketua jambatan tu. Abang markas mana? Tak ada markas sangat, abang pada rumah tadi. Jadi saya bercakap dia tengah nak dakwah. Jap bang, kami belum pakai baju. Abang nak cakap benda kalang tinggi ni, pakai baju. Pakai baju tu orang terus. Tahu dia bang. Baru nak mula, tu rapat-rapat sikit sunnah Nabi dengan ustaz ceramah. Ada seorang tu, tahu pula dia. Ada yang seorang tu pula kat tepi tu, dia tengah bakar kan, 3 orang tengah kat tepi. Kawan dia kata, berhenti sekejap, ustaz bagi nasihat. Nanti sambung balik sah. Ceramah. Kau nak mak, kalau turun tu kena banyak pelajaran. Saya dah rakam sikit-sikit. Jadi orang ingat ustaz bagi skrip. Tak ada bagi skrip. Memang skrip dia orang semua jadi begitu. Memang sedap sikit skrip dia orang tu. Lepas tu saya cakap, dah nak bangun, saya semua bangun, semua peluk saya. Ustaz peluk sikit, ustaz berkat. Peluk pula, dia orang tak badan yang macam sikit kan. Semua peluk bang, peluk saya. Dia kata, hantar ustaz sampai atas, tolong naikkan ustaz. Ulama turun bawah ni, kata kan. Bang, saya tak ulama bang, saya mu'alam je. Tak apa bang, kira ulama je lah, dia kata kan. Bagi ceramah. Saya kata saya tak nak naik lagi, saya nak pergi sebelah sana tu, nampak ramai budak-budak muda, saya nak pergi jumpa dia. Dia kata, abang, oh yang tu elok bang, elok abang ceramah. Budak-budak tu kata tu, abang turun nasihat dia. Kami tak tahu lah macam mana bang, tolong tengok sikit nasihat. Semayang tidak, apa tidak. Nanti tak lama jadi macam kita orang. Dia saya ni aku nak buat bang, mak yang aku dah mati, jadi beginilah. Jadi saya pergi belah sana bang. Sedih bang, 8 orang budak-budak, banyak kali saya jumpa macam tu. Dia pegang, duduk di seorang tu pegang baby. Itu yang paling saya sedih sikit, pegang baby. Pegang baby, ada awak ke dik? Ustaz, anak saya. Awak baru salin, berapa umur baby ni? 2 bulan. Salin kat mana? Saya sewa kedai mamak kat atas tu ustaz. Berapa ringgit? RM20. Sakit tak bersalin dik? Macam nak mampus ustaz. Macam nak mampus dia kata. Terus saya pun berbual, ya Allah sayang awak ni, baik, awak mulia di iman tu berharga, awak mulia di sisi Allah. Allah yang bagi awak Islam, bukan tak salah, bukan tersilap, tak sengaja. Memang dia pilih awak sebab dia sayang awak. Dia tengok awak sekarang, dia jumpakan kita, tak dia tak sengaja, Allah jumpakan kita. Saya tak percaya kebetulan, saya percaya Allah jumpakan kita. Ustaz, saya ni jahat ke ustaz? Saya minta isi dia, tengok lahir Perak. Umur kira 14, betul 14. Kalau lepas saya jumpa 4 orang budak perempuan bawah jambatan. Seorang 14, ada 16. Seorang lahir Perak, seorang lahir KL, seorang lahir Johor, seorang lahir Sabah. Lepas tu, tak ada, dengan 9 belum jumpa. Kalau jumpa bang, memang saya tak ada. Lepas tu bang, saya pegang baby tu, pegang. Dan saya berbual dengan dia. Dia saya cakap apa? Orang jahat ni bang, kalau dia jumpa dia. Kalau dia cakap Allah sayang dia, orang mulia, baik, ada iman, tahu tak apa dia jawab? Tak ustaz, saya jahat, tak guna, saya ni neraka, saya Tuhan benci, Tuhan tak maafkan saya. Itu cara dakwah orang tengah jahat ni bang. Orang jahat ni rupanya ayat la taqnatu min rahmatillah tu sangat bahagia untuk kita. Kita baca sampai ketawa je bang. Orang tepi jalan dengan ayat la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jangan kamu pernah putus asa daripada rahmat Allah. Orang tepi jalan kakak cakap kat dia Allah sayang, nangis dia kata. Saya dah banyak kali try dah. Sebenarnya saya bukan nak cakap tu sangat kakak, sebab dah malam kadang-kadang penat ngantuk. Jadi tanya aku pun saya jawab sama je lah, Allah sayang gitu. Sebenarnya tak larat nak jawab dah malam. Dia apa soalan Allah sayang ni jawapan dia. Allah sayang ni. Tak ustaz saya jahat masuk neraka. Saya ni berzina tu ustaz dapat baby saya masuk neraka. Saya kata tak dia Allah sayang kau. Tak adalah ustaz saya masuk neraka, Tuhan benci kat saya. Taklah Al-Quran kata manusia ni sebaik-baik kejadian awak sempurna, mana awak sempurna. Awak langsung tak ada apa-apa, awak langsung tak ada apa-apa kurang. Saya cakap kata tak ustaz saya jahat. Dan sekali dia saya cakap jahat masuk neraka, dia saya ulang ayat tu juga. Saya pun cakap kata tak dia, kalau masuk neraka ustaz masuk dulu, saya masuk dulu. Kenapa abang masuk neraka pula? Aku masuk dulu, saya masuk. Kenapa abang masuk? Sebab saya cakap kata rumah awak dengan saya ni tak sampai setengah jam. Saya nak pergi KL tu kakak, tak sampai setengah jam rumah saya. Kalau tengah tak jam tu setengah jam saya sampai KL. Awak dah duduk sini 2 bulan, tapi baru hari ni saya jumpa. Orang panggil saya nama-nama yang baik, gelar saya baik-baik, tapi awak duduk bawah jambatan. Kalau apa jadi awak, saya orang yang paling malu, berdosa depan Allah, sebab saya tak tolong Allah semua. Jadi dia cakap saya, tak ustaz saya jahat. Tak, dia awak baik. Awak tak tahu macam siapa, macam anak saya kau. Mungkin macam anak saya kau. Dia saya beritahu yang 14 ni saya cerita yang ni. Ada 4 orang yang ni saya cerita. Sebab muka dia macam muka anak saya kau.
Anak saya ke rumah tengah tidur dia, dan satu pagi saya ada selimut, ada aircon dalam bilik. Berdua anak perempuan, dua orang sebilik. Tapi budak ni dia buat jabatan pegang baby. Kesian kan. Kita ni jadi baik sebab Allah selamatkan kita daripada jalan-jalan yang tak baik. Kita anak baru hilang 5 minit ni kita dah cari kan. Betul tak? Kita dulu kalau tak balik pukul 7, mak kita cari kita. Dia orang ni kalau tak balik tak ada orang nak cari. Tak ada orang cari. Minggu dia tak balik pun tak ada orang cari. Sebulan dia tak balik, tak ada orang tak cari. Sebab tu saya susah nak hina orang jahat itu. Sebab apa kan? Sebab tu ujian dia, kita pun ujian kita. Tahu tak apa dia? Dia nasib hidup dia tak sama macam kita. Selalu saya jumpa ni tak sama nasib hidup dia macam kita. Sebab tu tugas kita berdakwah. Sebab tu Islam ni tak penting dengan diri sendiri. Surah pertama Iqra. Ustaz kita kat Malaysia selalu tafsir Iqra tu sentiasa belajar, jangan berhenti belajar. Yang kedua, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Surah kedua suruh buat dakwah. Nabi kata balighu anni walau ayat. Sampaikan pada aku walaupun satu ayat dari Bukhari. Jangan walaupun satu ayat. Islam tak penting diri sendiri. Tahu satu, kongsi satu. Tahu dua, kongsi dua. Tahu tiga, kongsi tiga. Baru dunia ni berubah. Walaupun cikgu kena buat dakwah. Walaupun doktor kena ada semangat untuk hidup kat Islam. Walaupun engineer, walaupun menteri, walaupun petani, walaupun peladang, walaupun orang biasa, ada semangat untuk bawa Islam mana saja dia pergi. Lepas tu tahu tak apa jadi kat budak tadi? Saya bawa dia, saya cakap kat dia, dia kata, Ustaz tak masuk neraka. Dia pula pujuk saya. Lepas tu, Ustaz ajar saya Fatihah. Saya ajak balik rumah-rumah penginap apa, bawah JKM 10 tanah. Dan sekali Ustaz ajar saya Quran, ajar saya semayang, saya ajar dia. Saya kakak dulu kecil-kecil, saya dengar orang kat Albania tak tahu semayang. Saya dengar orang dekat Mauritius Island, Madagaskar tak tahu semayang. Dulu saya dengar orang dekat Suriname tak tahu semayang, tak tahu kalimah. Saya dengar orang dekat China tak tahu semayang, tak tahu kalimah. Saya sekarang kakak, hari-hari saya jumpa orang tak tahu semayang, tak tahu kalimah. Dekat KL ni kakak, tak ingin jauh-jauh. Dekat KL saya tak tahu nak buat macam mana. Saya pernah naik KL train dari KL Center sampai Sentul. Train suruh dakwah tu KL Center sampai Sentul. Pernah sekali saya naik pada KL Center ke Seremban, yang last ni. Abang tahu tak apa jadi? Sepanjang saya dalam train tu, itu ada 3 orang masuk Islam dalam train. Tapi saya nak beritahu, masa saya bukan cari orang bukan Islam, saya cari orang Islam kakak. Saya bukan cari orang bukan Islam, saya ceramah dan semua tak. Saya cuma bagi dari kotak je bukan Islam tu. Yang Islam tu tak, bila saya tanya, adik dah semayang? Belum. Adik semayang? Alhamdulillah Ustaz. Isyak dah semayang? Belum. Maghrib belum. Maghrib dah? Belum. Asar dah? Belum. Zuhur dah? Belum. Subuh dah? Belum. Semalam tak semayang? Tak. Saya kalau jumpa 50 orang sehari, saya nak cari 5 orang semayang pun susah. Bukan jaga semayang, 5 orang masih semayang pun susah. Mungkin satu hari 1-2 waktu pun susah. Saya pergi universiti kakak, paling sedih pergi universiti. Buat makan-makan, saya pergi meja-meja makan. Kalau semua masa itu ada kolej-kolej. Meja makan budak-budak lepak-lepak kat bawah budak-budak polis. Saya pergi meja ni, meja ni, meja ni, meja ni, meja ni. Masa saya tengah pergi kat meja dia orang mula dia tak dengar sangat. Lepas dia orang dengar, bila tanya ramai yang dah tak semayang. Saya cerita macam ni kakak. Adik apa fikir sekarang? Ustaz, saya selalu berzina. Jadi boleh cakap, saya tak suruh dengan aku berzina. Saya tanya lepas dengar saya cakap ni, apa fikir, apa rasa, apa fikir. Betul tu Ustaz, tak perlu Ustaz cakap ni salah. Kalau salah, betul lah balik semula pada saya. Lepas tu abang tu tak apa jadi. Ramai orang macam tu. Budak tadi saya ajar dia takbir. Abang kalau minta ajar semayang, jangan tunggu nanti, terus saja. Dulu saya ingat orang mesej tak tahu semayang tu. Saya ingat dia nak semayang khusyuk ke, nak semayang tertib ke, ikut macam mana sunnah ke apa semua, saya tak tahu. Rupa-rupanya orang sekarang minta tanya semayang, dia memang tak tahu semayang tu apa. Jadi kalau tak tahu semayang, kakak jangan takut tu, tanya dia. Semayang macam mana kakak? Tadi tanya dia, semayang tak tadi? Baik. Ajar yang wajib, semayang apa yang wajib? Takbir, Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat, salam kanan, bacaan yang wajib. Ajar dia, Allahu Akbar, ikut saya. Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Suruh ikut. Lepas tu tahiyat selalu memang tak ada yang boleh lah. Lepas tu tahiyat salam kanan. Budak tadi saya ajar. Oh Ustaz senang je Ustaz senang je. Lepas tu saya pun ajak dia orang makan. Bila makan kakak abang, saya suap dia orang makan. Saya kalau jumpa budak lelaki saya suap. Lepas tu budak lelaki ada beberapa orang lelaki kat situ saya peluk. Sewa bilik lelaki perempuan hotel untuk malam tu. Saya semayang. Jadi imam. Saya dah semayang syarat jadi imam 20 pagi. Allahu Akbar. Dia jadi makmum. Baru selalu kakak, baru semayang sekejap. Saya jarang nangis-nangis semayang kakak. Saya ni pun teruk juga. Tapi semayang budak-budak aja dia nangis. Memang sedih dia. Kita sayu kita.
Dia sayup. Takkan tak sayup. Tengok budak macam anak perempuan kita dengan baby duk buat nyambatan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bila sampai Ar-Rahmanir-Rahim, dengan bunyi budak-budak tu dah nangis dah. Habis main Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara-suara datang peluk saya yang lelaki. Ustaz, yang perempuan kata, Ustaz, esok subuh Ustaz boleh datang lagi jadi imam kita. Ustaz, esok maghrib isyak abang boleh datang lagi jadi imam kita. Abang, kita kan tak pernah ada orang makan suap kita orang macam ni. Kami pun tak ada orang pernah cerita Nabi-Nabi macam ni tak ada. Abang kata tak apa, saya rasa sedih. Sekarang budak perempuan tu dah ada tempat tinggal. Empat orang budak perempuan tu ada tempat tinggal. Tapi tahu tak apa ni, saya sedih sebab saya tak jumpa orang jahat. Saya buat dakwah ni, takat saya buat, saya tak jumpa orang jahat kakak. Semua orang cuma baik. Dia macam sedih kakak. Itu depan kelab 3 pagi, saya kata kawan saya, cari yang paling jahat sekali. Saya memang saya cari muka paling jahat kakak. So paling jahat tu selalu dia paling sedih, dia paling rindu, dia paling rasa tak perlu agama, tapi sebenarnya dia perlu. Di depan kelab, cari paling jahat. Sekali keluar 8 orang mabuk, dia jerit minta jalan, badan tatu-tatu sikit. Dengan kawan saya berdua, saya kata, Ustaz ada hadis Ustaz, tak ada apalah. Video orang saya salah. Saya pun cakap, ni cerita kamu sikit bang, tengah mabuk bang 3 pagi. Ada 2-3 orang mabuk tu, yang lain tu 5 orang tu okey lah. Ada seorang perempuan. Dia datang dengan suami dia antara yang ketua kat situ. Badan bertatu. Jadi dia peluk saya. Saya berbual, saya cakap Allah sayang awak. Taklah, kami main judi, main perempuan, tak mandi wajib. Tuhan benci kami. Saya umur 28, last main 14. Saya mesti masuk neraka Ustaz. Tak ada, Allah sayang kau. Dia sayang saya. Saya pun tak kenal Tuhan. Awak dapat kenal Tuhan, awak beruntung ni. Awak bertuah ni. Allah yang jumpakan kita. Awak baik, mulia, ada iman. Tak ada Ustaz saya jahat sekarang. Mana dia maafkan saya? Maafkan ni. Saya dengar satu orang alim cakap, sekarang ni kalau kita cakap, Ya Allah saya minta ampun, bertaubat kepada engkau, Allah maaf kita. Maulana Khalid Jamil kan? Saya akan disamakan untuk semua ulang. Ya Allah saya minta ampun, Ya Allah saya bertaubat kepada engkau. Siapa yang ikhlas, Allah maafkan dosa. Dia dengan niat tak nak ulang dosa. Abang kakak tahu tak apa jadi? Budak tadi ramai-ramai 8 orang, saya suruh dia ulang, Ya Allah saya minta ampun, saya bertaubat. Dia ikutlah. Dah saya ikhlas. Siapa yang ikhlas, dia saja nak ada. Okey, siapa yang ikhlas, Allah dah maafkan. Depan kelab bertaubat Allah terima Ustaz. Depan kelab Allah terima bang. Mana-mana pun Allah terima. Abang kalau bertaubat sekali untuk mati, dosa tadi Allah maafkan. Macam tu dia maafkan Ustaz. Bukan soal dia maafkan ke tidak, dia mesti maafkan. Soalnya kita nak minta ampun ke tidak. Maaf mesti maaf. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kita nak minta ampun ke tidak. Apa jadi kat budak tadi memang kakak? Belanja dia makan, bila makan saya suap memang. Saya kalau jumpa budak jahat, saya suap. Suap. Kalau Ustaz saya suruh ada suap, saya pun suap lah. Saya kalau jumpa budak jahat, saya suap. Memang badan betul-betul umur 28 kena suap. Macam mana bang? Itu mana kita? Ustaz yang macam-macam Ustaz. Kawan dia kata, Ustaz nak suap tu sunnah Nabi. Buka lah buka. Orang jahat dia kena suap dekat dia tiba walaupun muka dia gitu kan. Badan dah merekah dah keluar semua. Tak ada apa juga yang tak keluar. Bila kena suap dekat, dia manja muka dia. Saya tak susah hati. Budak-budak kecil lagi lah bang. Kalau budak kecil dia main-main bersikap, tak boleh balik rumah tu, cuba suap dia. Memang dia kalah bang. Kena suap dia jadi manja. Abang suap lagi, lebih lah. Kita pula sehati. Kalau perempuan depan kelab tu, kawan-kawan perempuan kan, dia orang lama-lama ramai datang. Semua pakai skirt-skirt je bang. Pakai jaring-jaring je. Abang jangan bayangkan pula. Senang saya ceramah pula jadi bayangkan pula. Jaring-jaring je bang. Kan ni. Dulu saya tengok, saya macam suka juga tengok. Sekarang tak lah. Saya dapat jumpa dia orang, saya jadi macam sedih. Sebab kalau abang duduk dengan abang sekejap, dia cerita kat abang apa jadi dalam hidup dia. Terkejut bang dengan kisah-kisah budak-budak. Orang ambil kesempatan, begitu-begitu lah dia jahat. Tapi kisah hidup itu sedih. Abang kalau kita kat tempat, kita pun tak fikir. Saya fikir betul ke tak betul. Tapi dia nangis-nangis. Jadi saya agak betul. Abang tahu apa jadi budak-budak ni? Saya ceramah kat Shah Alam, dia datang dengan ceramah saya. Duduk depan ni. Kata saya kata nanti subuh hantar gambar ni. Dia hantar gambar bang. Pukul 3 dah hantar. Awas main subuh. Saya ajak gila awal depan kelab lagi. Dia kata tak payah lah Ustaz, biar kami bahaya kalau kami kelab je kan. Hidup pula bau kelab, tak payah lagi lah.
Ketiga katakan, awas makcik semayang subuh, bukan subuh Ustaz, tahajud je. Main dengan isteri, berdua, yang seorang tu bawa isteri, Allahu Akbar, dia selfie satu, isteri kat belakang. Dia belakang. Tahu tak apa ni? Orang semua rindukan kebaikan. Jadi ramai orang tak semayang. So abang rasa nak buat macam mana? Kakak, mak, ayah, apa nak buat? Adik-adik apa nak buat? Ramai orang dah tak semayang. Saya tak tahu apa nak buat. Ramai orang tak semayang. Apa nak buat? Apa nak buat? Ramai orang tak semayang. Pergi mana-mana ramai orang tak semayang. Saya ingat depan kelab, saya ingat orang jambatan, saya ingat orang motor. Rupanya orang yang dekat kode-kode universiti. Saya tak dekat semua, saya tak ada buat kajian semua. Tapi setakat saya jumpa ni, saya susah nak jumpa orang yang semayang. Susah. Itu abang kakak, banyak kerja kita kena buat. Nanti abang balik rumah, tengok isteri. Kalau dia belum jaga semayang, minta maaf kat dia. Yang abang minta maaf, abang salah kamu. Abang berusaha sebab abang kurang bimbing diri awak dengan baik. Dah 10 tahun awak kahwin dengan abang di masjid, awak tengok drama. Abang salah, yang abang tak marah awak, abang salah, minta maaf. Gagal abang jadi contoh yang baik untuk awak. Kita tidur dengan dia, dia telah menyelamatkan kita daripada berjuta-juta syahwat nafsu. Dia menemani hidup kita siang dan malam, tidur sebelah kita. Dia menemani kita demam, dia jaga kita. Tapi sekarang kita tak didik dia untuk masuk syurga. Satu selimut tidur, satu selimut tidur, makan sama-sama. Tapi ada orang isteri tak semayang. Doa tu je, doa jauh.